Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So Apple telah pun melancarkan iOS 16 terbaru pada acara WWDC dan di samping iOS 16 ada juga macOS, watchOS dan ada beberapa produk baru iaitu MacBook Air dan juga MacBook Pro dengan chip Apple M2 yang lebih berkuasa daripada chip Apple M1. So aku nampak rekaan untuk MacBook Air pun memang menarik jugalah kalau nak bandingkan dengan MacBook Air yang sebelum ni yang nampak bosan gila, dah lama gila Apple gunakan design tu. Tapi untuk MacBook Pro yang terbaru, design dia tak berubah banyak pun. Aku rasa masih sama je dengan touch bar apa semua kan. So dia just menggunakan hardware looks yang sama, cuma chip yang baru. So chip baru ni memang Apple katakan dia lebih berkuasa lah daripada chip M1 yang sebelum ni. So basically untuk video kali ni aku nak kongsikan serba sedikit apakah pembaharuan yang Apple lakukan pada iOS 16. Untuk korang semua tahu sendiri, iOS 16 kali ni hanya menyokong iPhone 8 dan juga model ke atas. Bermaksud iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus dan juga iPhone SE first generation dah tak dapat iOS update 16 yang terbaru ni. So RIP iPhone 7 dan juga ke bawah. Untuk sekarang ni memang korang dah boleh rasai sendiri pengalaman gunakan iOS 16, cuma hanyalah beta version saja yang dihaskan untuk developer apps, untuk diorang nak upgrade lah apps sedia ada pada iOS 15 sekarang ni. So basically kalau korang nak gunakan secara umum ataupun lebih stable, korang kena tunggu once Apple lancarkan iPhone 14 dan after that diorang akan lancarkan sekali dah dengan iOS 16 yang versi rasmi. Mungkin sekitar bulan 9 ni lah. So korang just tunggu saja. Untuk korang yang memang pengguna biasa, aku tak galakkan untuk nak cuba-cubalah beta version sebab dia akan ada bugs dan juga tak stable pun dia punya OS tu. Kita akan go through kepada apakah yang menarik dengan iOS 16 terbaru ni. Yang pertama sekali aku nampak this is the major changes untuk the whole things dalam iOS 16, iaitu pada bahagian lock screen dia. So kalau korang tengok lock screen yang ada sepanjang generasi iOS sebelum ni memang bosan gila kot kan. Dan aku expect ada AOD iaitu Always On Display, tapi tak ada. So Apple just launch yang digelar sebagai lock screen dengan customizable dari segi dia punya UI interface tu sendirilah. So basically korang boleh setting widget, dia punya tarikh, time tu korang boleh adjust ikut cita rasa korang sendiri, warna boleh tukar and banyak benda yang kita boleh customize dari segi lock screen. So depends juga. Aku rasa lock screen ni something yang menarik untuk kita nak tengok secara instant. Misal kata kalau ada notification masuk and dia akan keluar direct terus, and kat situ pun ada fungsi untuk kita manage notification tu. Kalau nak tengok kita boleh tekan tengok, kalau tak nak tengok kita boleh select ke bawah saja dan dia akan keluar nombor notification, berapa banyak notification yang masuk. Dan dekat situ juga akan ada widgets untuk korang setting lah, macam untuk widget fitness and widget Apple Music dan sebagainya. So basically konsep dia aku nampak dia lebih kepada macam Apple Watch tau. Kalau korang memang seorang pengguna Apple Watch, mesti korang very familiar kan dengan UI dan juga fungsi yang ada pada iOS 16 in terms of lock screen tu. So buat pengguna Apple Watch, dia akan rasa macam lebih advance lah untuk iPhone ni, memandangkan skrin lebih besar and kita lebih banyak control. Dan lagi untuk dia punya interface tu sendiri, kita boleh tukar interface apa yang kita nak. So misal kata kalau kita dah set satu personal interface ni, kita boleh tukar juga kepada interface yang lain. Misal kata kalau korang nak letak wallpaper gambar korang ke awet korang ataupun BF korang, just tukar macam tu je, hold and slide slide slide. So lebih kurang macam konsep Apple Watch, kita dah boleh set jenis wallpaper ataupun jenis UI apa yang kita nak every lock screen yang kita dah set tu. So itu something yang menarik jugalah bagi aku untuk korang rasa pengalaman barulah untuk sebuah iPhone, memandangkan iOS 16 kali ni memberikan major upgrade yang besar dari segi lock screen. Seterusnya adalah upgrade daripada aplikasi sedia ada iaitu Messages. So basically aku bukannya pengguna iMessage ataupun Messages yang tegar. Kita biasanya kat Malaysia gunakan WhatsApp ataupun paling advance pun Telegram kan. Tapi still ada jugalah yang gunakan iMessage. Untuk Messages sekarang ni memang banyak gila kan scam ataupun spam daripada siapa-siapa aku pun tak tahu. Dapat nombor ataupun email aku daripada mana aku tak tahu, sebab aku dah turn off email pun dia still boleh hantar melalui aku punya nombor. So aku rasa ada data leak kan antara kita punya data ni. So aku curious lah siapa yang leakkan data kita. But untuk iMessage ataupun Messages kali ni banyak jugalah upgrade in terms of dia punya fungsi baru, dan paling penting sekali adalah bug privacy lah. Untuk pembaruan yang Apple lakukan pada kali ni adalah sekarang ni korang boleh pin message, dan pin message sebelum ni pun boleh juga, cuma pin message kali ni dia akan naikkan dan dia akan selari dengan message yang lain. Dalam semua fungsi baru tu, aku rasa perkara yang paling menarik sekali adalah fungsi detection, iaitu korang boleh bercakap dan Messages akan automatically
type apa yang kita cakap tu. Tapi untuk aku yang lidah Melayu ni cakap bahasa English, aku tak pasti kalau dia dapat detect suara ke ataupun tidak. So kita just tunggu dan lihat macam mana fungsi detection untuk messages. Cakap pasal messages, ada fungsi yang boleh edit balik message yang korang hantar dekat orang tu. So misalnya kata kalau korang tertypo, korang jasul saja dan juga edit balik message yang korang hantar. So memang sangat-sangat menarik apa yang Apple buat kali ni, dan benda ni memang kita dah lama nakkan dekat Twitter kan. Seterusnya fungsi live text yang Apple pernah perkenalkan sebelum ni, diorang improvise lagi, which is sebelum ni kita just boleh copy text daripada gambar, but this time korang boleh copy text daripada video tu sendiri. So dia lebih advance, dan aku rasa yang paling menarik sekali adalah visual lookup, which is korang boleh hold dekat objek ataupun gambar yang korang dah ambil tu, korang boleh paste dekat messages direct macam tu je. Macam menarik juga sebenarnya tau. Tapi aku tak sure sama ada boleh ke tak dekat aplikasi WhatsApp. Sebab kalau dia dekat WhatsApp, aku rasa lebih berguna lah daripada messages kan. Seterusnya adalah fungsi Apple Pay. Apple perkenalkan ciri yang digelar sebagai Pay Later, which is korang boleh beli barang tu tapi bayar kemudian. So bayaran dia adalah selama 4 kali dan juga 6 minggu. Zero interest guys. Tak ada interest langsung. So itu paling penting sekali lah. Tak ada riba kan. Dan untuk fungsi kali ni, aku rasa memang sangat-sangat menarik lah untuk pengguna Apple yang nakkan sebuah device Apple dengan harga yang sangat-sangat mahal tapi still nak beli juga, tapi tak ada duit cash yang banyak masa tu kan. So at least dalam masa 6 minggu tu bolehlah settlekan bayaran selama 4 kali. So dia akan keluar date, and Apple juga akan ada bagi tracking order untuk barang yang korang order tu. Misal kata dia dah on the way ke, dah nak sampai dan sebagainya. Dan paling penting sekali adalah 4 kali bayar ni zero interest lah. Tapi malangnya Apple Pay masih belum lagi available untuk kita pengguna dekat Malaysia. So aku harap dalam masa terdekat ni Apple akan bagilah fungsi Apple Pay untuk kita pengguna dekat Malaysia ni merasai sendiri fungsi baru pada Apple Pay. So aku rasa kalau adanya Pay Later ni, mungkin lebih ramai yang akan buat hutang lepas ni kan. Cuma aku tak pasti macam mana kalau orang tu tak bayar, sama ada dia akan lock iMac pada device tu ataupun aku tak sure macam mana. Seterusnya adalah pada aplikasi Maps. So sebelum ni Apple dah perkenalkan Maps dengan interface yang baru dan juga 3D shape, ada buildings yang nampak macam realistik dan sebagainya. Memang sangat-sangat menarik untuk kita gunakan Apple Maps yang terbaru. Cuma dia ada limitation dari segi negara tu sendiri. So tak banyak negara yang menyokong untuk Apple Maps yang terbaru, dan tak banyak bandar yang menyokong Apple Maps dengan UI yang cantik tu. But this time Apple tambah lagi 11 negara untuk Apple Maps dengan UI yang realistik dan juga 3D tu. But untuk Malaysia aku nampak tak ada lagi buat masa sekarang ni. So aku agak kecewa jugalah sebenarnya kan. Dah lah Apple Pay tak ada, Apple Maps yang baru pun kita tak dapat. So satu lagi fungsi baru yang digelar sebagai Look Around, which is korang boleh tengok jalan tu lebih realistik ala-ala macam Google Street View. Seterusnya adalah pada fungsi Family Sharing, dan sekarang ni apa yang korang subscribe dekat bahagian Apple, macam dekat Apple Music, News dan sebagainya, boleh share dekat 5 family members. Dan ada fungsi yang dihaskan untuk budak juga, iaitu korang boleh kawal dia punya screen time, apa yang dibayar, dan banyak lagi yang korang boleh kawal just melalui fungsi Family Sharing yang terbaru. So bisa kata kalau budak tu nak tengok lebih lama sikit daripada apa yang korang dah set dekat screen time tu, budak tu boleh request melalui messages untuk dia tengok lagi screen time tu lebih daripada apa yang korang dah set. So korang boleh approve ataupun korang boleh ignore saja apa yang dia request tu. So aku rasa kalau korang dah set sehari 5 jam, okey dah cukup dah tu kan. Tapi more than that, aku rasa macam over sangat lah untuk budak yang sepatutnya kena explore banyak dunia luar daripada dia tengok phone saja. Seterusnya untuk aplikasi Photos, Apple juga ada bagi improvement, iaitu digelar sebagai iCloud Share Photo Library yang dihaskan untuk gambar family saja. Library ni basically dihaskan untuk family members korang yang korang dah family sharing tadi. So misalnya kata kalau korang ambil gambar, korang boleh masukkan gambar family korang semuanya dalam library yang dihaskan ni. So kalau nak ambil gambar tu, dia akan ada pilihan sama ada korang nak ambil gambar personal ataupun korang nak ambil gambar family, dan maybe dia akan ada auto detection lah. Cuma aku tak sure sama ada fungsi ni akan available untuk semua jenis model iPhone yang support iOS 16 ataupun mungkin akan ada certain model sahaja. Cuma dia agak menarik juga untuk nak digunakan untuk korang yang memang berkeluarga, lagi-lagi yang ramai lah kan. So kalau korang nak ambil gambar family and macam serabut kalau tak tersusun tu kan, so at least dengan ada fungsi ni, dia nampak lebih tersusun, nampak lebih kemas, untuk ada satu folder khas saja untuk semua gambar family. Semua family members ada access untuk padam dan juga edit gambar yang dah diambil dan di-share dalam foto library family tu. Seterusnya adalah pada bahagian privacy, dan banyak jugalah yang Apple improve untuk privacy pada iOS 16 kali ni. So yang pertama sekali adalah safety check. So korang boleh reset balik access yang kita pernah share sebelum ni. Kita juga boleh pilih stop share location, boleh protect access messages
apps apa je yang kita nak access dan siapa je yang kita nak share anything. So kita boleh pilih dan segala pilihan tu kita just setting saja dekat bahagian privacy itulah. So aku rasa dia lebih memberikan kelebihan dan juga kuasa untuk kita sebagai pengguna sendiri untuk pilih siapa orang yang kita nak share, aplikasi apa saja yang kita nak share data kita, dan juga kita boleh reset balik segala apa yang kita dah buat dekat iPhone tu untuk kita refresh balik supaya tak ada macam orang nak intip ke ataupun ada malware dan sebagainya. Awal-awal video tadi aku dah mention upgrade terbesar yang pertama adalah pada bahagian lock screen dia, dan sekarang ni adalah upgrade yang kedua terbesar untuk iOS 16, iaitu pada fungsi Apple CarPlay. Bukannya Apple Car, tapi CarPlay yang sekarang ni dah sedia ada dekat kebanyakan kereta yang memang ada CarPlay. Tapi untuk CarPlay kali ni aku nampak jauh lebih advance. Dia punya UI tu nampak memang sangat-sangat cantik guys. Aku nampak banyak gila fungsi menarik kot dari segi widgets, dia punya penambahan meter cluster, korang boleh setting, customize, color dia, jenis apa, semua. Banyak lagi lah perkara yang menarik dengan Apple CarPlay yang terbaru. Cuma CarPlay terbaru ni tak available untuk tahun ni, dia hanya available untuk tahun depan. Dan ada certain jenama saja yang menyokong Apple CarPlay terbaru. Aku nampak dalam senarai tu ada Honda, ada Audi, ada Range Rover, banyak lagi lah kereta konti, dan juga ada few model kereta yang menyokong Apple CarPlay terbaru ni. Dan of course aku nampak macam ada teaser sikit Apple Car mungkin sebab dia punya steering tu macam agak unik dengan meter cluster yang menyangga tepi semua kan. So itu adalah antara perkara yang menarik. Cuma aku tak tahu integration antara Apple CarPlay terbaru ni dia akan implement dengan meter cluster sekali ataupun mungkin dekat bahagian skrin tengah saja. So aku hopefully dia akan implement dekat dua-dua bahagian skrin. Sebab sekarang ni macam bosan gila kot Apple CarPlay kan. Macam tak ada benda kita nak buat sangat pun. Nak buat boleh tapi nak kena kita hack lah kan, ataupun kita nak kena tweak sikit dia punya UI ataupun software tu dekat kedai luar untuk dia lebih berfungsi banyak lagi lah, macam nak tengok Netflix dan sebagainya. So sekarang ni memang bosan untuk Apple CarPlay yang sedia ada. Tapi untuk yang terbaru ni, wow, ini memang ada level lah. So guys, aku rasa itu saja antara aku dapat kongsikan mengenai pembaruan yang berlakukan untuk iOS 16 yang terbaru. Dan macam biasa, kalau korang ada sebarang pendapat dan juga ada penambahan lagi ciri baru yang menarik, korang boleh kongsikan saja dekat bahagian komen untuk ramai lagi tahu dan juga memberi manfaat pada semua orang juga. Kalau korang rasa yang video ni membantu untuk korang dapatkan info yang terbaru, macam biasa korang just tekan saja subscribe, like dan juga share kepada korang-korang semua untuk tahu apakah yang menarik dengan iOS yang terbaru sekarang ni. So guys, berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.